kisah seorang sahabiyah yang memeluk Islam daripada kampung Daus, iaitu wanita yang diberi nama Ummu Syuraik, dipanggil Ummu Syuraik, di mana setelah dia memeluk Islam, dia merasai rindu. Daus ni iaitu selatan Mekah, di dalam kawasan Yaman juga. Itulah perkampungan Sayyidina Abu Hurairah dan sahabat yang lain yang ramai yang telah memeluk Islam. Antaranya wanita ni masuk Islam, maka dia rasa rindu nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia fikir, takkan aku nak berjalan seorang, sedangkan Yaman nak pergi ke Madinah ketika Nabi di Madinah, perjalanan yang begitu jauh, melepasi mungkin dalam 500-600 km. Maka dia pun tunggu setiap hari dia tunggu di kepala jalan dekat kawasan rumahnya. Kok ada rombongan nak pergi ke Madinah, boleh dia tumpang. Tunggu, tanya orang, tak, nak pergi tempat lain. Akhirnya datang seorang lelaki. Dalam perjalanan dia tanya, nak pergi mana? Nak pergi Madinah. Elok, dia nak tumpang. Nak tumpang maksudnya nak ikut sekali lah rombongan tersebut. Lelaki tersebut adalah orang Yahudi. Maka kerana kerinduannya nak jumpa Nabi SAW, akhirnya dia tak kisah sangatlah kira apa, dia nak pergi juga. Bila dalam perjalanan, maka dia minta izin dulu, minta izin, aku nak balik rumah, nak siapkan bekalan makan minum untuk kita nak pergi Madinah. Lelaki tu kata, tak payah, aku bawa makanan dah cukup, air dah cukup, kau boleh tumpang makan ni, aku akan bagi kongsi dengan engkau. Jadi akhirnya dalam perjalanan dia pun okeylah, setuju jalan. Dalam perjalanan dah petangnya berhenti makan. Maka sampai di tempat tersebut, Yahudi itu meletak saprah untuk letak makanan, hidang minum, letak minuman dan sebagainya. Maka panggillah, wahai Syuraik, Ummu Syuraik, datang makan. Maka dia kata, aku tak nak makan lagi, minta air sikit boleh tak? Minta air dulu. Maka ketika tu Yahudi ni kata, aku takkan bagi air pada engkau selagi engkau tak memeluk Yahudi dulu, maksudnya masuk agama Yahudi. Tukar agama Yahudi dulu, baru aku bagi air. Jadi Ummu Syuraik yang kata, la wallahi, demi Allah aku tak nak. Aku dah dapat Islam, aku tak nak pegang agama lain lagi dah. Islamlah agama aku selama-lamanya. Maka dia kata, kalau kau tak nak bagi pun, lelaki tu tetap tak bagi juga minum air. Dia kata, tak nak bagi pun tak apa. Dia pun pergi beredar, tidur tempat lain jauh. Sambil dia tidur dalam keadaan berbantalkan kaki unta, bersendirian, Ummu Syuraik ini, akhirnya dia sendiri cerita pengalamannya. Aku tidur dengan nyenyak, bayangkan lapar dahaga ni, tertidur lena, letih. Tiba-tiba dia kata, terjaga disebabkan sejuk dahi aku. Bila dia buka mata, rupanya ada macam satu bekas yang diisi dengan air dalamnya, sejuk. Maka dia tengok, rupanya susu dalamnya. Ini diceritakan dalam hadis Imam Al-Baihaqi dalam Ilmun Nubuwah. Akhirnya dia terjaga dan dia minumlah dahaga tadi, minum sekenyang-kenyang, minum. Sehingga dia isilah dalam bekas-bekas yang boleh isi air dan sebagainya. Penuh semuanya. Dah selesai, dia pun tak boleh minum lagi dah kenyang. Akhirnya dia nampak bekas tersebut diangkat ke langit sampai ke atas. Sampai besoknya Yahudi tu ajak jalan, tengok bekas dia yang kosong tadi penuh dengan air susu. Tanya, dari mana kau dapat? Siapa yang bagi pada kau? Dia kata, Allah yang turunkan kepada aku. Ini nak tunjuk bahawa contoh orang yang kerinduannya tebal kepada Nabi, cintanya tebal kepada Nabi, menyelamatkan imannya. Bayangkan kalaulah seseorang dalam keadaan ketika macam tu, nak minum air, dahaga sangat nampak air, tapi diberi syarat, nak minum boleh, tukar agama. Na'udzubillah, apa yang akan berlaku? Banyak orang yang sanggup korbankan agamanya kerana beberapa wang ringgit, sanggup korbankan agamanya kerana beberapa sekadar makanan dan sebagainya. Tetapi bagaimana kerinduan mereka kepada Rasulullah SAW menjadi benteng yang kukuh daripada kerosakan iman dan menjaga kesejahteraan Islam itu sendiri, sehingga dia berjaya dalam perjalanannya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ucap tahniah dan juga doakan keberkatan kepadanya. Itulah kisah bagaimana para sahabat yang sangat tebal keinginan mereka untuk ambil tahu tentang Nabi. Dan kita juga kena bersikap demikian untuk ambil tahu tentang apa berlaku pada Nabi, bagaimana Nabi cakap, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi semua. Bayangkan, tengok kitab-kitab sejarah mana yang begitu detail menceritakan pribadi seseorang, begitu detail.
Tak ada kecuali hanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.